Assalamualaikum, saya Ahmad Kamal bin Ishaq dari kelas DBN 3A. Menguruskan jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu sahaja. Ianya merupakan fardu kifayah ke atas umat Islam. Dengan adanya sebahagian umat Islam yang mengetahui akan selesailah tanggungjawab itu. Di sini saya serta ahli kumpulan saya ingin memberitahu atau cara-cara menguruskan jenazah dengan sempurna. Mula-mula apabila seorang itu mati, perkara pertama ialah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara kedua, kita harus merapatkan kedua-dua belah matanya sekiranya mata si mayat terbuka supaya tidak menimbulkan fitnah. Cara merapatkan mata si mayat ialah dengan mengurut kelopak mata si mayat secara perlahan-lahan menggunakan minyak zaitun sehingga kelopak mata tersebut rapat kedua-duanya. Perkara ketiga ialah rapatkan mulutnya sekiranya terbuka. Cara-caranya ialah dengan mengurut di bahagian rahang si mayat dan tolak dagu si mayat perlahan-lahan sekiranya masih lagi terbuka. Disunatkan kita mengikat dengan cara simpulan kasih. Keempat ialah menyalin pakaian si mayat tersebut. Caranya ialah menutup si mayat dengan kain dan kita buang semua pakaian si mayat serta jam, cincin dan sebagainya lah. Sekiranya susah untuk menyalin pakaian si mayat, gunting sahaja pakaian si mayat tersebut. Setelah menyalin pakaian, perkara kelima ialah bersihkan jenazah supaya kita tak mau ada sebarang kotoran dan bau ada kita tak mau ada sebarang kotoran dan bau pada jenazah. Caranya kita boleh bawa jenazah ke tandas dan kita cuci terutamanya di bahagian kemaluan. Kalau nak bagi mandi dulu pun tak apa. Kalau tak boleh, kita ambil sehelai kain dan baldi berisi air dan lap di hujung kepala hingga hujung kaki. Kita buang segala kotoran pada jenazah. Apabila tiba di bahagian kemaluan, gunakan tangan kiri tanpa melihat dan kita bersihkan bahagian tersebut. Dan sekiranya keluar darah, contoh dari hidung atau telinga, kita sumbatkan kapas. Lepas kita membersihkan jenazah, sebersih-bersihnya, perkara yang keenam ialah urut sendi-sendi dengan minyak zaitun untuk mengelakkan sendi-sendi jadi kerah dan akan menyusahkan proses mandi jenazah, time nak kafan dan sebagainya lah. Caranya ialah letak minyak di tangan kita dan mula urut di bahagian tangan seperti jari, pergelangan tangan, siku, bahu. Kita bukan lumuk di semua bahagian, kita lumuk di sendi-sendi sahajalah. Contoh macam bahagian kaki, bahagian pinggang dan sebagainya. Ketujuh ialah kita memberi pakaian baru bersih kepada jenazah dengan sempurna. Kalau tak mau beri pakaian, katut jenazah itu menggunakan kain sehingga sempurna atau lebih tepat menutup aurat jenazah tersebut. Ke-8 ialah kita khiamkan jenazah seperti ikat di tangan dan di kaki menggunakan kain supaya lebih sempurna. Perkara ke-9 ialah kita memakaikan wangi-wangian pada jenazah dengan cara menyapu di pakaian atau kain pada jenazah untuk mengelakkan bau mayat. Ke-10 kita letakkan jenazah menghadap ke kiblat. Lebih elok lagi kita letak di atas katil dan menghadapkan ke kiblat. Sementara menunggu proses mandi jenazah, kafankan jenazah dan seterusnya lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad. Saya dari kelas DPN 3A. Okey, saya akan menerangkan orang yang berhak menguruskan jenazah, perkara-perkara yang perlu diuruskan oleh warisnya dan persediaan dan keperluan untuk memandikan jenazah serta barang untuk mengkafankan jenazah. Okey, orang yang berhak menguruskan jenazah. Orang yang berhak dan lebih afdal untuk menguruskan jenazah ialah
dari kalangan keluarganya atau warisnya sendiri yang terdekat. Contohnya anaknya sendiri kalau si mati bapanya. Kalau warisnya tidak ada kemampuan ataupun tidak mempunyai apa-apa pengalaman, maka warisnya boleh meminta bantuan kepada imam dan bilal di kawasan tersebut untuk menguruskannya. Perkara-perkara yang perlu diuruskan oleh warisnya. First kali, waris yang tertua hendaklah berpakat ataupun berbincang berhubung dengan kematian. Yang kedua, urusan di balai polis bagi melaporkan kematian. Yang ketiga, membeli keperluan dan untuk urusan memandikan dan mengkafankan mayat. Yang keempat, menentukan bilal untuk memandikan mayat. Yang kelima, urusan menggali kubur. So waris kena cari orang tahu apa, imam gali kubur untuk membuat kelengkapan tersebut. Yang keenam, menentukan imam untuk sembahyang mayat. Yang ketujuh, menguruskan kenderaan untuk jenazah. Persediaan dan keperluan untuk memandikan jenazah. Yang pertama, kita mesti kena sediakan tempat mandi. Yang kedua, sabun mandi. Yang ketiga, air daun bidara. Yang keempat, air bersih ataupun air pipe, air yang bersih daripada semua yang bersih. Yang kelima, sugi, sekurangnya 7 batang. Yang keenam, sarung tangan. Yang ketujuh, sedikit kapas. Yang ke-8, air kapur barus. Yang ke-9, baldi serta gayung. Sebelum memandikan mayat, pastikan dahulu kubur telah digali dan peralatan mengkafan mayat telah disediakan. Seperti berikut. Yang first, kain putih dalam bidang 45, 20 meter bagi orang dewasa. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, kapas. Yang keempat, cendana. Yang kelima, kapur barus. Yang keenam, air mawar. Yang ketujuh, minyak wangi ataupun minyak atas. Yang ke-8, tikar. Yang ke-9, bantal. Yang ke-10, tempat mandi khas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Husin, daripada kelas DPN 3A. Jadi saya pada pembentangan ini akan menerangkan tentang cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita meletakkan jenazah tersebut di atas tempat yang disediakan. Contohnya macam bukan keranda lah, dia macam tempat yang nak bagi mandi jenazah tu kan. Takkan tak pernah nampak kan. Yang tu tempat nak bagi mandi jenazah tu. Yang kedua, sebelum nak memandikan jenazah tu, kita perlu menutup seluruh bahagian jenazah, seluruh tubuh badan jenazah, kecuali muka sahaja. Yang ketiga, bilal ataupun orang yang nak mandikan jenazah tu perlulah memakai sarung tangan di sebelah kiri. Yang keempat, nak mandikan jenazah ni kita kena ada air sabun lah kan. Bubuhlah Dettol ke apa sikit nak bagi wangi jenazah tu. Seterusnya, lepas dah sediakan air sabun, kita kena ada kapur barus. Sebab ni cara-cara dia lah kan, benda-benda yang perlu ada nak mandikan jenazah ni. Seterusnya, kita istinjakkan jenazah terlebih dahulu. Kalau ada tangkat sikit, bagi sampai dekat dada dia tu. Lepas tu, kita keluarkanlah isi kotoran apa yang ada kat dalam perut dia tu dengan cara menolak guna tangan. Kita siram,
dan basuh dengan air sabun sahaja. Lepas dah siram dengan air sabun apa semua tu, kita cucilah. Cuci gigi, kita cuci lubang hidung, kita cuci lubang telinga, kan, kita cuci celah ketiak, celah jari tangan, segala apa semua kita cuci siap-siap macam mandi biasa lah kan. Kita cuci siap-siap. Okey, lepas dah buat apa semua tu, lepas tu kita nak mandikan jenazah ni. Kena ada niat lah kan. Setiap apa yang kita buat ni kena ada niat. Okey, untuk memandikan jenazah lelaki ni, lafaz niatnya ialah nawaitul ghusli lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Okey, yang tu kalau jenazah lelaki. Kemudian kalau jenazah perempuan, nawaitul ghusli lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Nampak perbezaan dia kat situ. Lepas saja kita dah baca niat tu, kita nak mandikan dia, kita terlentangkan mayat tu. Lepas tu kita basuh daripada kepala sampai kaki 3 kali dengan menggunakan air bersih, air paip lah, senang cerita kan. Kemudian kita siram sebelah kanan mayat 3 kali. Lepas dah basuh belah kanan tu 3 kali, mayat tu dalam masih lagi dalam keadaan terlentang, kita basuh pula bahagian kiri dia 3 kali. Lepas dah basuh bahagian kiri 3 kali tu, kita mengiringkan mayat ke sebelah kiri. Kemudian kita basuh lambung belakang. Lambung kepala belakang ni kita basuh 3 kali. Kita rotate lah, dah basuh belah kanan, belah kiri bukan nak basuh. So kita mengiringkan mayat ke sebelah kanan pula. Lepas tu kita basuh belah kiri dia 3 kali. Lepas dah habis tu, ni kita siram mayat tu dengan air kapur baru. Assalamualaikum, nama saya Syarik Mabel Saleh. Saya dari DPN 3A. Hari ini saya akan membentangkan cara-cara mengkafankan mayat. Iaitu mayat ada 2, iaitu lelaki dan perempuan. Yang pertama, mayat perempuan. Sediakan 5 lapis kain untuk 5 bahagian. Selapis kain dipakai di pinggang, selapis kain dipakai di baju, selapis kain menutupi kepala, selapis kain untuk menyelimuti seluruh badannya, dan selapis kain untuk membalut seluruh tubuhnya. Apakan dah susun seperti urutan di atas serta ditaburkan haruman suci seperti kapur barus, dan letakkan mayat atas kain tersebut. Tutup mata dan sendi-sendi bahagiannya dengan kapas lembut. Yang kedua iaitu cara mengkafankan mayat lelaki. Letakkan kedua-dua tangannya seperti keadaan orang salat atau diluruskan sahaja jika ada kesulitan. Dan kafankan mayat dengan baik dan kemas. Ikatkan kain kafan pada bahagian bawah, kaki, lutut, pinggang, rusuk dan bahagian atas kepala. Cara-cara kafankan jenazah. Okey, di sini saya akan menunjukkan cara-cara kafankan jenazah. Itu okey kan. Pertama, cara-cara mengkafankan jenazah iaitu sediakan 3 atau 5 utas tali yang dihampakan di tempat pembaringan, dan tali itu diambil daripada kain-kain kafan. Yang kedua, ukur ketinggian jenazah untuk menentukan kepanjangan kain kafan. Dan yang ketiga, kain kafan dipotong menjadi 3 bahagian. Okey. Yang keempat, ketiga-tiga kain dihampakan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain. Ini ada cara-cara dia, saya tunjukkan. Dan hampakan kain kapas gulung di tengah-tengah kain, memanjang ke bawah mengikut anggaran saiz jenazah. Okey, yang keenam iaitu serbuk cendana ditaburkan di atas kapas yang telah dibentangkan. Dia untuk mengharumkan jenazah. Yang tujuh, angkat mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Okay, di situ ada cara-cara dia ya. Okay, yang ke-8 iaitu tutup jenazah dengan kapas yang disediakan pada bahagian-bahagian berikut, iaitu kemaluan, kedua-dua siku dan dada.
Yang ke-9, sekali lagi taburkan serbuk kayu cendana di atas kapas yang berada di atas jenazah. Dan ke-10, kain kafan diselimutkan atau ditutupkan dari lebar yang paling atas sampai lebar yang paling bawah, satu persatu. Dan yang terakhir iaitu ikat dengan tali kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan, bermula daripada bahagian hujung kaki, lutut dan pinggang. Hendaklah ikatan hidup, masuk ikatan hidup tu dia boleh buka kerana tali ini akan dibuka semula ketika dalam kubur. Biarkan bahagian muka terbuka untuk tetapan sanak saudara. Kalau sanak saudara nak main tengok, kita boleh buka dulu lah. Okey, yang ke-13 iaitu tali di bahagian leher dan atas kepala diikat apabila jenazah sedia untuk diusung atau untuk disembahyangkan. Dan yang terakhir iaitu setelah siap, renjislah air mawar dan sapulah minyak wangi. Okey, di sini saya akan tunjukkan cara-cara kafankan jenazah. Ini ada gambar-gambar dia, kafan lipatan terakhir dan lipatan sebelum. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aizat bin Sa'ad dari kelas DPN 3A. Saya akan menerangkan tentang solat jenazah. Okey. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang hukum solat jenazah. Hukum solat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk melakukannya jika yang si mati itu ialah seorang Muslim. Jika tidak dilaksanakan, maka ini akan menjadi tanggungjawab seluruh umat Muslim. Okey. Seterusnya, rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah terdapat 7. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Yang kelima, berselawat ke atas Nabi selepas takbir yang kedua. Seterusnya, mendoakan mayat sesudah takbir yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, memberi salam selepas takbir yang keempat. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang kedudukan mayat. Okey, yang pertama, kedudukan mayat lelaki. Kedudukan imam ketika solat jenazah. Lelaki bersententangan dengan kepala jenazah. Kepalanya di sebelah kiri imam. Okey. Bagi yang perempuan pula, kedudukan imam ketika solat jenazah, perempuan bertentangan dengan pinggang jenazah itu dan kepalanya di sebelah kanan imam. Okey, yang seterusnya, bagi mayat yang ramai, iaitu lebih daripada seorang, kedudukan imam ketika solat jenazah yang ramai, seperti gambar ini ya. Okey. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang niat untuk jenazah lelaki dahulu. Usolli ala haza mayyiti arba'a takbiratin mustaqbila hul hilatin fardo al-kifayatin azahan lillahi ta'ala. Itu yang bagi lelaki ya. Yang seterusnya untuk perempuan pula, usolli ala hadhihi mayyiti arba'a takbiratin mustaqla hilatin fardo kifayatin azahan lillahi ta'ala. Okey, seterusnya takbir pertama ini. Itu takbir pertama solat jenazah. Kita takbiratul ihram betul beserta dengan niat, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Okey, seterusnya pada takbir yang kedua, lepas mengangkat takbir dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW.
Dan di sini ada menunjukkan selawatnya. Okey, pada takbir yang ketiga pula, selepas mengangkat takbir, kita perlu membaca doa kepada si mati. Okey, pada takbir yang keempat, selepas membaca takbir, kita sunat untuk membaca doa untuk memohon keampunan. Yang terakhir kali memberi salam. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apabila jenazah telah sampai ke kubur, hendaklah diletakkan kepalanya dahulu di sisi kaki kubur. Sunat juga untuk mengeluarkan jenazah dari tempat usungan atau kerandanya dan memasukkannya ke dalam kubur dengan mendahulukan kepalanya. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW dikeluarkan dari sebelah kepalanya. Riwayat Syafi'i. Sunat juga pekerjaan memasukkan jenazah yang hendak ditanam itu dilakukan oleh orang lelaki dengan bilangan yang ganjil seperti 3 orang atau lebih, sekalipun yang meninggal itu seorang perempuan. Walaupun begitu, bagi jenazah perempuan ianya lebih utama dilakukan oleh suaminya ataupun mahramnya. Nak juga menutup kubur dengan kain ketika menanam jenazah, sama ada jenazah itu lelaki atau perempuan. Sunat semasa untuk memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan membaca dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Setelah diletakkan jenazah ke atas tanah di dalam lahatnya atau dalam kerandanya, maka disunatkan membuka kain kafan agar pipinya ditemukan dengan tanah. Kemudian bukakan tali pengikat kafan, iaitu dengan membuka ikatannya sahaja. Adalah makruh meletakkan jenazah dalam kubur dengan beralaskan bantal atau hamparan seperti tikar. Sunat membaringkan jenazah itu di atas rusuk yang kanan dan adalah wajib menghadapkannya ke arah kiblat untuk mengelakkan badan jenazah agar jangan bergerak dari tempat letaknya. Maka bolehlah disendalkan dengan ketulan-ketulan tanah. Ini kerana menghadap ke arah kiblat adalah wajib. Cara menimbus jenazah. Yang pertama, setelah jenazah diletakkan dengan betul, liang lahat hendaklah ditutup dengan papan seperti papan keranda. Yang kedua, ditimbus dengan tanah dan sunat ditinggikan senyekal dari paras tanah. Untuk orang mengenal pasti itu ialah satu perkuburan. Yang ketiga, ditanam atau dipacakkan batu nisan di bahagian kepala. Setelah selesai, sunat untuk ditalkinkan bagi jenazah yang sudah balik.